Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi keizinan kepada kita untuk bersama-sama teruskan kelas kafar kita untuk tajuk untuk hari ini apa? Hari Khamis. Soal gaji batik. Hari Khamis 4 bulan 2 tahun 2021. Okey. Pada pelajaran fiqh. Okey, untuk tahun 6. Baik. Okey, siapa ada buku, buka buku. Siapa tak ada buku, tak apalah. Fatimah. Okey. Baik. Buka webcam. Siapa ada webcam buka. Bagi Ustaz nampak apa berlaku kat belakang tu. Main ke apa benda ke. Tapi pakaian kalau tak pakai elok-elok lah. Jangan pelik-pelik. Okey, duduk elok-elok. Kita nak belajar ilmu ni. Nak belajar ilmu ni kena sopan santun. Duduk elok-elok. Okey, baik. Tanpa buang masa, kita tengok dulu. Untuk tahun 6 mata pelajaran fiqh, kita akan belajar tentang zakat, senang je. Haji dan umrah, sembelihan ni sembelihan nanti kita ajar. Lepas tu korban, salah satu daripada sembelihan. Akikah pun salah satu daripada sembelihan. Apa benda tu beza korban dengan akikah? Nanti kita bincangkan. Okey, last sekali pengurusan jenazah. Macam mana kalau orang Islam yang telah meninggal dunia, macam mana kita nak mandikan dia, nak semayangkan dia dan sebagainya. Okey, kita akan belajar semua tu insya-Allah. Okey, tapi untuk hari ini kita buka tajuk yang pertama, iaitu zakat. Okey, kita tengok kalau kita tengok kita tajuk apa boleh. Apa? Okey, tengok. Tanpa buang masa Okey, kita tengok pelajaran yang pertama, iaitu zakat. Okey, apa yang kita belajar untuk bab zakat ni? Okey, pertamanya kita dapat menyebut apa dia? Pengertian. Jap. Saya letak ni. Allah susahnya. Okey. Keluar tak? Boleh nampak Okey, pertama kita akan menyebut kamu dapat menyebut pengertian zakat fitrah dan zakat harta. Apa beza zakat fitrah, apa beza zakat harta. Okey. Seterusnya kita dapat menyebut dalil wajib zakat. Dalil zakat ini salah satu rukun Islam. Okey, salah satu daripada rukun Islam yang 5. Okey, zakat salah satunya. Jadi sangat penting. Orang Islam wajib menunaikan zakat. Okey, jadi bila kata rukun Islam dan wajib, mesti ada dalil, kan? Mesti ada arahan daripada Allah SWT ataupun arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biasanya rukun Islam ni mesti ada daripada Al-Quran. Okey? Mana arahan daripada Allah SWT. Okey, tapi perincian dia, caranya semua Nabi ajar dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Okey, seterusnya kita dapat menyatakan hukum mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Apa hukum dia? Hukum ni kena pada orangnya. Kalau orang macam ni, hukum dia apa? Orang kaya, hukum dia apa? Orang miskin, hukum dia apa? Semua ada hukum-hukuman apa? Hukum dia. Wajib ke, sunat ke, apa ni? Haram ke, dan kita tengok nanti. Okey? Kita akan belajar. Seterusnya menyenaraikan. Sekejap. Kita akan belajar dalil. Lepas tu hukum tu apa? Hukum. Okey, seterusnya menyenaraikan jenis-jenis serta syarat-syarat wajib zakat harta. Ni panjang ni. Okey. Zakat fitrah ni senang je. Satu je. Tapi zakat harta ni dia ada pecahan dia. Okey. Zakat harta ni ada pecahan je. Jadi kita tahu jenis-jenis
zakat harta. Okey, jadi jenis-jenis dan syarat. Dan syarat-syarat zakat harta. Nampak Okey, seterusnya kita akan belajar tentang menyenaraikan golongan yang berhak menerima zakat. Siapa yang patut dapat zakat? Orang keluar tentulah orang yang kaya kan, orang yang berduit. Tapi siapa yang boleh dapat? Adakah semua orang atau orang tertentu? Dia panggil asnaf. Asnaf. Saya bagi terus bahasa Arab. Dah pandai dah semua. Asnaf ni orang yang layak terima. Orang yang layak terima zakat. Tak semua orang boleh dapat zakat. Hanya orang tertentu sahaja. Menjelaskan hikmah mengeluarkan zakat. Dan akhir sekali hikmah mengeluarkan zakat. Apa yang kebaikan yang kita dapat daripada zakat ni. Kalau kita ikut hukumnya. Okey. Faham Okey, jadi jelas. Pengertian kita akan belajar dalilnya zakat. Lepas tu hukum dia macam mana, jenis-jenis dan syarat-syarat zakat harta. Pecahan zakat harta ni. Okey. Pengertian ni termasuklah pecahan kepada zakat fitrah. Zakat fitrah dan zakat harta. Ada dua jenis zakat ni. Apa itu zakat fitrah? Mesti ada yang pernah dengar. Zakat fitrah. Zakat harta pula apa benda? Kita akan belajar. Jangan risau. Okey. Okey. Pertama kita tengok dulu pengertian zakat ni. Pengertian zakat. Okey. Dari segi bahasa. Okey, bahasa perkataan zakat. Okey. Perkataan zakat tu zai, kaf, alif, tamar ta. Macam ni izah zakat, tengok atas tu. Zai, kaf, alif, tamar ta. Zakat. Okey, itu eja dia Okey, dari segi bahasa apa dia? Bersih atau subur. Bersih, suci ataupun subur. Maknanya tempat pokok subur kan. Itu. Maknanya dia bercambah. Pokok yang subur ni dia boleh bercambah daun yang banyak, buah yang banyak. Betul kan? Subur. Faham Apa maksud secara perkataan zakat itu sendiri adalah bersih atau subur. Okey. Itu makna dia, bahasa. Okey, dari segi istilah pula. Istilah ni penggunaan zakat tu. Okey, penggunaan perkataan zakat itu dalam Islam apa dia? Iaitu ni kena hafal mengeluarkan mana kena keluar? Mengeluarkan apa? Harta kita. Harta tertentu. Tak semua. Sekejap ada orang masuk. Siapa ni? Sarah. Okey, welcome Sarah. Okey, mengeluarkan harta tertentu. Ingat. Okey, Ustaz terus buat dia, agihkan dia. Mesti bagi kamu nampak. Kepada golongan tertentu. Okey. Mengeluarkan harta tertentu kepada golongan yang tertentu yang berhak menerima. Tertentu yang berhak menerima zakatlah, menerimanya. Kemudian dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat tertentu. Nampak tak? Dia senang je. Okey, mengeluarkan harta tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Mana apa? Senang nampak. Okey. Dengan syarat-syarat tertentu. Senang. 2-3 je. Okey. Ikut Ustaz, hafal sama-sama. Okey, makna dia dari segi ini bersih atau subur. Kenapa bersih? Kenapa subur? Ustaz akan terangkan. Okey.
Sebab zakat ni sebenarnya untuk bersihkan harta kita. Orang Islam ni dia ada harta. Betul tak? Kita semua ada harta, ada duit. Jadi kita kena bersihkan dia. Bila bersihkan harta tu, kita kena keluarkan sedikit bagi orang yang memerlukan. Lepas tu kita dah bagi tu bukan berkurang kan. Harta yang kita bagi tu sebenarnya akan subur. Contohnya, pahala yang digunakan. Contoh, kita bagi duit kepada orang atau kita membantu orang susah. Jadi pahala tu akan subur, akan bertambah. Lagi orang tu manfaatkan harta kita, lagi pahala kita boleh dapat. Tapi walaupun kita bagi, bukan sebab kita nak bagi, tapi sebab wajib tu. Okay? Wajib itu sendiri. Jadi nak menunjukkan Islam ini membantu orang-orang yang susah. Okay. Kita semua ada orang yang berduit dan ada orang yang susah. Kat mana-mana pun macam tu. Ada orang kaya, ada orang miskin. Okay, ada orang yang duit dia berlebihan, ada orang yang tak ada duit langsung. Ataupun berkurungan, harta dia cukup-cukup je. Okay. Jadi, hidup ni kita kena saling membantu orang yang di sekeliling kita. Jadi, mereka yang tak ada duit ni bukan diorang nak miskin. Semua orang nak kaya. Betul tak? Semua orang nak ada duit. Semua nak hidup senang. Tapi, dah nasibnya macam tu. Dah takdirnya macam tu. Qada dan qadar kan? Jadi, kita yang ditakdirkan ada duit ini, ada harta lebih ini, kita kena bantu orang yang lebih susah daripada kita. Okay. Faham Jadi istilah dia apa dari segi agama? Agama Islam. Tengok ada 3 ni, tak susah. Mengeluarkan harta tertentu. Tak semua. Ada tertentu je. Okay. Bukan semua harta kita. Ataupun kita pilih sendiri. Tak ada. Dia tertentu yang diletakkan. Okay. Mengeluarkan harta tertentu. Pertama. Dah keluar daripada kita, mesti bagi kat orang. Keluar, bagi kat orang. Betul tak? Kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Okay, faham? Okay. Yang ketiga, dengan syarat-syarat tertentu. Mesti ada syarat-syarat dia. Bukan main keluar je. Hari ni aku nak bayar zakat RM5. Esok nak bayar RM10. Minggu ni tak nak bayar langsung. Tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Okey. Orang yang nak keluarkan tu pun ada syarat dia. Orang yang nak terima pun ada syarat dia. Semua ada syarat dia. Syarat ni apa? Orang tu sama ada dia layak untuk terima ataupun dia layak untuk memberi. Faham Okey, jadi ingat, mengeluarkan harta tertentu, dikeluarkan harta orang yang memberi, orang yang bayar zakat kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Orang yang menerima zakat ni asnaf lah, golongan asnaf namanya. Nanti kita usahkan cerita lagi. Kemudian yang ketiga, dengan syarat-syarat tertentu. Mesti ada syarat-syarat dia. Bukan main bagi je. Semua tersusun dah. Bila berapa banyak harta kita yang boleh keluar. Bukan semua, hanya sebahagian saja. Ataupun jenis zakat itu sendiri. Jadi kita akan belajar. Tapi ini nak secara faham dari segi pengertian. Okey? Faham Ada soalan tak sini? Okey, kalau ada bagi tahu, dia tanya. Ada. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey? Dalil. Kita tengok dalil pula. Dalil ni dari Al-Quran atau Sunnah lah. Dalil dia apa? Apa Allah cakap? Apa Allah suruh macam mana? Kita tengok Sabda Rasul, dalil wajib zakat fitrah. Okey, ini kita ada dua, zakat fitrah dengan zakat harta. Nanti kita tengok. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada zakat al-fitri min Ramadana ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha min al-muslimin. Rawahu al-Bukhari dan al-Muslim. Okey, riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Daripada Abdullah. Okay, betul kan ni? Semua orang betul kan? Siapa kat buku ni tulis Abdu ni ada Allah, perkataan Allah. Daripada Abdullah. Okey, ingat Siapa yang tak ada buku nanti bila dapat buku betul kan? Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya,
sesungguhnya telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap siapa ni? Ke atas setiap orang sama ada orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan daripada kalangan orang Islam. Okey. Okey, faham ya? Ini Nabi sendiri dah suruh beritahu pada sahabat. Kalau kat sini Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Okey, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah telah bersabda yang zakat fitrah itu adalah wajib kepada orang Islam, tak kira orang merdeka ke, hamba ke, lelaki, perempuan, orang tua, orang muda, baby ke, semua kena bayar zakat fitrah. Okey, semua pernah dengar kan zakat fitrah? Bulan Ramadan perlu bayar fitrah sampai sebelum solat hari raya Aidilfitri, yang pagi raya tu. Boleh bayar zakat fitrah. Lepas pada dah solat hari raya Aidilfitri, dah tak boleh bayar zakat fitrah dah. Dan siapa yang tak bayar masa tu, berdosa besar, sebab dia adalah wajib. Kenapa dia kata setiap orang? Iaitu kalau ayah kamu, contohnya ayah kamu, kena kira. Ayah, mak, kakak, abang, kalau kamu, adik, semua kena kira. Setiap orang itu dalam RM7 macam itulah, ikut satu makanan. Okey, nampak tak? Kena bayar lepas tu sepanjang bulan Ramadan sehingga pagi raya tu, sebelum sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Okey, jadi Nabi dah cakap dah wajib ni. Sesungguhnya telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang Islam, sama ada orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan daripada kalangan orang Islam. Kalau dia ada hamba, sekarang ni tak ada hamba lah. Kalau dia ada hamba, dia pun kena bayarkan untuk hambanya. Maknanya tanggungan dia. Yang ayah kamu, kalau kamu, ayah kamu lah. Atau tak, kalau siapa tak ada ayah, mak kamu lah. Okey, faham ya? Kalau kamu dah kerja, kamu kena tanggung sendiri. Okey, tengok apa kata firman Allah Subhanahu Wa Taala pula. Apa Allah berfirman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Artinya, apa Allah berfirman? Ambil daripada harta mereka itu, iaitu zakat lah. Sebahagian harta kita dia ambil sedikit yang boleh membersihkan dan yang menyucikan diri mereka. Harta yang diambil ni boleh menyucikan membersihkan diri kita dan menyucikan diri kita sendiri. Dan harta mereka, bukan kita saja, dan harta kita juga. Dengan zakat tersebut. Ni zakat harta ni. Okey. Harta kita, dari mana sumber kita dapat harta kita itu, kena keluarkan zakat daripadanya. Nanti apa tu? Jadi daripada dalil ini saja, ada zakat. Ada dua disebut sini, zakat fitrah. Zakat fitrah ni bayar masa waktu bulan Ramadan ataupun sebelum sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Okey. Yang ayah kamu kena salam orang amil tu. Kalau siapa yang lelaki lah. Siapa yang kenal yang lelaki pernah pergi sembahyang atau perempuan tengok ayah dia bayar zakat, macam itulah. Okey. Kemudian dalil yang kedua, ni hadis Nabi tu, zakat fitrah wajib. Manakala untuk ayat Quran itu zakat harta. Zakat harta ada pecahan dia. Tapi tak apa, kita akan tengok lagi nanti. Sekarang kita tengok apakah hukum zakat. Hukum dia apa? Sebelum tu sebelum Ustaz pergi ke hukum, semua faham dia? Dalil? Adakah ini arahan daripada Allah dan Nabi Muhammad?
Ada tahu atau kita mereka-reka saja? Tak ada. Ini adalah arahan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah ada arahan yang jelas yang sebut betul kata kena buat ni, kena buat ni. Jadi itu adalah wajib. Jelas Nabi dah suruh bayar zakat orang yang ada harta. Okey, sekarang kita tengok hukum dia pula. Hukum dia apa? Macam kita tadi dah jelas tadi, iaitu fardu ain. Kamu belajarlah kafah ni kan, kelas Al-Quran dan fardu ain. Fardu ain ni apa? Semua orang kena buat, wajib lah kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Ni yang pentingnya, syarat-syarat dia. Okey, apa dia cakap? Fardu ain. Nanti saya akan post ni dekat grup. Tak ada orang buat pun itu. Tuliskan, tukarkan dia ke tulisan Jawi. Fardu ain kepada setiap siapa? Umat Islam. Kita lah umat Islam yang cukup syarat-syaratnya, syaratnya. Ni nampak Maknanya fardu ain ni maksudnya fardu lah. Fardu ni apa? Wajib. Faham Fardu ain ni adalah wajib. Okey, faham Fardu ain ni adalah wajib. Kalau fardu kifayah tak wajib. Hanya sebahagian orang buat dah cukup mencukupi. Tapi kalau fardu ain ni semua orang kena solat, kena belajar. Fardu ain ni kena solat tu apa lagi, zakat, puasa. Itu semua fardu ain. Okey, kepada setiap umat Islam yang cukup syarat-syaratnya. Yang cukup syarat-syarat ni yang penting ni. Cukup syarat-syarat ni yang penting. Bukan semua orang je hukum ni. Hukum ni pada yang kena syarat-syarat dia. Siapa bising ni? Arsyad. Okey. Jadi faham hukum Bila tanya apakah hukum zakat? Sekarang ni jawablah. Hukumnya fardu ain, iaitu wajib kepada setiap umat Islam. Salah. Bila cakap macam tu salah. Siapa yang jawab wajib kepada setiap umat Islam? Salah. Kalau cakap macam tu, orang miskin pun kena bayar zakat. Betul tak? Dia kena ada sambung lagi. Yang cukup syarat-syaratnya. Jadi kena cukup syarat baru boleh. Okey, baru bayar zakat. Kalau tak cukup syarat, dia akan jadi asnaf, orang yang terima. Bukan orang yang bayar, orang yang terima zakat tu. Okey? Jelas Senang je. Okey, kita tengok seterusnya. Bahagian zakat. Ni yang saya cakap tadi. Bahagian zakat. Okey, zakat terbagi kepada dua. Iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ni adalah zakat badan kita. Maknanya setiap orang satu zakatnya. Okey? Zakat harta ada jenis-jenis dia. Zakat fitrah ni senang je. Satu kali tu je yang bayar masa bulan Ramadan. Tapi zakat harta ni ada pecahan dia. Okey? Zakat harta ni ada pecahan dia. 4.5. Kita mula 3.5 sejam. Jadi 4.5 habis. Kalau ada hal tak apa, boleh keluar. Yang betul-betul je lah hal Jangan rasa malas nak belajar, keluar. Tak boleh. Nanti Ustaz rakam, yang ada masa boleh tengok balik. Okey? Okey, kita tengok dulu pecahan dia. Zakat terbahagi kepada dua. Iaitu zakat fitrah yang pertama. Yang kedua zakat harta. Jelas Ada dua. Jadi ingat, jadi tak susah. Zakat tu terpecah kepada dua. Zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah ini apa dia? Nanti kita tengok. Okey, kita tengok. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau zakat badan, tubuh badan. Kita tengok pengertian dia. Zakat fitrah badan ialah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat dan
waktu tertentu ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ni orang-orang yang layak ni lah, yang bayar harta. Dan orang yang di bawah tanggungannya. Okey? Kita tengok, kita cuba slow-slow kita tengok. Okey, apa itu zakat fitrah? Zakat kadar harta. Apa itu zakat fitrah? Kadar harta. Kadar. Bahasa Melayu kai. Kadar harta tertentu. Bila kata kadar harta tertentu, kita akan terangkan satu-satu. Okey, kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat tertentu. Okey. Zakat fitrah tu apa? Kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu. Okey, dengar ni semua penting. Ke atas setiap mukallaf. Mukallaf ni kita lah, orang yang boleh bayar zakat ni, orang yang beriman ni, orang Islam lah. Okey, mukallaf dan mukallaf dan tak habis tu lagi. Dan orang yang siapa lagi? Di bawah tanggungannya. Okey, jelas. Okey, dengar saya terangkan. Apa itu zakat fitrah? Iaitu kadar harta tertentu. Okey, maknanya ada jumlah dia. Iaitu kalau di Kuala Lumpur RM7 tadi tu. Okey, ada jumlah dia. Okey. Bukan kita nak kata saya nak bagi RM2. Saya nak bagi RM3 tak boleh. Dah dia bagikan kadar harta tertentu untuk masa tu. Iaitu kalau di Malaysia, makanan rozi atau makanan biasa kita adalah beras. Bagi siapa yang makan beras mahal, dia kena bayar mahal sikit. Siapa yang pakai beras murah, dia boleh dapat yang murah. Dia ikut makanan harian kita. Okey. Jadi ikut beras makanan sekali makan dalam RM7 lah untuk seorang. Okey. Kadar harta tertentu. Jadi dia tertentu. Jumlah tu ditentukan oleh mufti ataupun panggil apa? Majlis Agama Islam di kawasan kita. Okey, kalau kamu duduk di Kuala Lumpur, Mawib lah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey, yang wajib dikeluarkan, dia kena wajib keluarkan. Wajib keluarkan. Jadi dengan harta tu, kadar tu RM7 tu wajib dikeluarkan. Mesti. Okey, sebab tadi dah dapat dalilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang Islam untuk wajib keluarkan zakat fitrah. Okey. Tapi ada tapi. Apa dia? Dengan syarat-syarat tertentu. Nampak tak? Dengan syarat-syarat tertentu sahaja. Okey, jadi orang yang tak cukup syarat tak boleh lah. Duit kamu cukup-cukup je. Kalau tak ada apa ni? Duit tu cukup-cukup je. Tak mampu nak bayar zakat. Kalau bayar, habis kena semua mati kelaparan. Tak ada. Tak ya, jadi dia tak cukup syarat. Jadi kena ada syaratnya tertentu. Okey? Harta dia, kadar dia tertentu tu, kadar harta tertentu jumlah tu, lepas tu wajib dikeluarkan, mesti kena keluarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah suruh dah wajibkan dah. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dia cukup syarat-syarat itu, kita akan belajar nanti. Cukup syarat-syarat tu, dia wajib keluarkan. Jadi hukum wajib tu hanya pada orang yang kena pada syarat-syarat tu. Dan sambungan tertentu tu ada lagi. Dan waktu tertentu. Waktu khusus, iaitu pada bulan Ramadan. Okey, kita tak boleh. Sekarang bulan apa ni? Tak ingat dah.
Kalau contoh bulan Muharram, pandai-pandai letak nak bayar zakat fitrah di bulan Muharram, mana boleh. Nak bayar pada bulan Zulhijjah, mana boleh, tak boleh. Dah ada waktu tertentu, iaitu dari bulan Ramadan kita puasa tu sampai sebelum solat sunat Aidil Fitri. Jadi ada waktu tertentu yang khas, okey, khusus. Waktu lain tak boleh keluarkan waktu zakat fitrah. Kalau keluarkan dia panggil tak panggil zakat fitrah dah, dia jadi sedekah lah. Okey. Ke atas setiap mukallaf. Yang wajib ni. Yang wajib ni siapa? Bila dah kena syarat je mukallaf. Orang yang ni mukallaf ni kita lah. Okey, orang yang cukup syarat ni lah. Syarat-syarat tertentu ni. Bila dah kena syarat tertentu ni, maka dia jadi wajib untuk keluarkan harta dia yang tertentu tu. Okey? Okey, tak habis lagi. Dan orang yang di bawah tanggungannya. Nampak? Okey. Nampak ya? Jadi, kita ulang sekali lagi. Okey, apa itu zakat fitrah? Kadar harta tertentu, iaitu ada jumlah je. Kalau contoh kita RM7, yang wajib dikeluarkan. Ini hukum dia. Hukum dia adalah wajib kita keluarkan zakat ni. Dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, siapa yang kena syarat ni, dia wajib keluarkan. Okey, pada dan waktu tertentu. Jadi pada bulan Ramadan sahaja. Tak boleh waktu lain. Okey, ke atas setiap mukallaf. Jadi bila mukallaf ni adalah orang yang dapat penuhi syarat-syarat yang ditetapkan ni. Jadi dia wajib keluarkan harta tu. Okey, pada waktu tu, iaitu bulan Ramadan. Dan bukan dia sahaja. Orang yang di bawah tanggungannya, contoh mukallaf ni adalah ayah kamu. Jadi bawah tanggungannya siapa? Kamulah. Kamu, adik-adik kamu, mak kamu. Kalau ada dia duduk nenek jaga sekali, nenek kamu, contohlah. Okey. Jadi mukallaf ni orang yang atas, orang yang bayar ni, orang yang bayar. Okey, mukallaf ni orang yang bayar. Biasanya orang yang dah bekerja. Okey, kemudian dia kena bayar juga. Okey, contoh. Kira dia mukallaf. Okey, orang yang kena bayar ni. Okey, bawah dia ada isteri, mak kamulah, isteri. Kemudian ada abang, kakak kamu, 3 orang. Okey, jadi kat keluarga tu ada berapa orang? Yang atas ni mukallaf ni. Jadi kat bawah dia ada berapa tanggungannya? 4 orang, iaitu mak dia, mak kamu, abang, kakak dan kamu. Contoh. Okey, 5 orang. Jadi kadar harta itu adalah RM7. 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? RM35. Dia kena keluarkan RM35 tu pada bulan Ramadan. Faham tak? Jelas Dia kepada mukallaf tu, iaitu orang yang kena bayar zakat tu, dia dan orang bawah dia sekali campur. Faham ya? Okey, bila kita cakap dengan syarat-syarat tertentu ni, ni syarat-syarat tertentu ni. Besar sikit bagi nampak. Sekarang kita bagi bab ni. Apa itu syarat-syarat tertentu itu? Kita buat baru. Syarat-syarat syarat-syarat tertentu pula. Zakat fitrah. Okey, kita tengok apa itu zakat, syarat-syarat zakat fitrah. Kat bawah ni. Okey, syarat wajib zakat fitrah. Siapa yang kena syarat-syarat wajib tu? Okey, siapa yang kena? Okey, pertama. Kita tengok. Okey, yang pertama apa dia? Islam. Ya, mestilah orang Islam, takkan orang kafir. Orang Islam saja, nama pun rukun Islam. Orang Islam sahaja. Kalau kamu bukan orang Islam, jadi tak payahlah nak keluarkan zakat. Tapi kita semua orang Islam Jadi syarat pertama mesti orang
Orang Islam. Kedua, merdeka. Kamu nyanyi. Tanggal 31. Maknanya kamu bukan hamba lah. Kamu adalah orang yang merdeka yang boleh buat pilihan sendiri. Faham? Kalau orang hamba, dia tak merdeka, dia tak boleh buat pilihan untuk diri dia. Tuan dia yang kena buat pilihan. Tuan dia kena bayar untuk dia lah. Okey, ini orang yang keluarkan bukan orang bawah tanggungan tu. Orang yang keluarkan, mana yang atas tu. Okey, dia mesti merdeka, bukan hamba. Ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan harian. Mempunyai harta. Ni yang penting ni, dengar. Melebihi ni saya nak bagi besar sikit, bagi nampak. Melebihi keperluan harian. Okey. Jadi dia mempunyai harta melebihi keperluan harian dia. Harian contoh dia belanja dalam RM50. Jadi tapi duit dia lebih daripada tu. Okey, dia siap boleh beli jajan lagi atau boleh beli apa-apa lagi. Nak cantikkan rumah, nak beli bahan, nak beli apa? Emas perhiasan ke apa. Jadi dia ada duit lebih. Baru dia boleh keluarkan zakat. Tapi kalau dia cukup-cukup dia, hari ni aku ada RM10. Aku beli makan untuk diri aku dengan anak-anak, bini dan anak-anak, dah habis dah RM10 tu. Tak cukup. Cukup dia. Itu tak boleh. Dia tak kena wajib zakat sebab dia tak cukup syarat dia. Ini dia ada melebihi, dia ada duit lebih lagi untuk hari itu. Okey? Faham ya? Yang keempat, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Hidup pada dengar pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Syawal ni bulan selepas Ramadan. Okey, bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Syawal ni satu Syawal ni adalah hari raya Aidilfitri kita. Okey? Jadi orang tu mestilah hidup masa akhir bulan Ramadan tu atau awal Syawal. Kalau dia mati time tu, meninggal dunia, dia tak termasuk dalam kena bayar zakat fitrah. Okey, dia tak perlu bayar kalau dia meninggal dunia sebelum awal Syawal. Okey, sebelum sembahyang raya tu dia meninggal dunia contohnya. Jadi dia tak perlu bayar zakat. Tapi kalau dia terbayar tak apalah. Okey, jadi tengok, pertama Islam. Okey. Kedua, pertama mesti orang Islam. Orang kafir tak perlu. Orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu tak boleh. Orang Islam sahaja. Kedua, mesti merdeka, bukan hamba. Sebab dia boleh buat pilihan sendiri. Yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan harian dia. Okey, dia ada duit lebih. Okey, bukan orang miskin. Okey, bukan orang fakir. Tapi dia ada harta dia. Dalam penggunaan harian dia, dia ada lebih lagi. Siap boleh beli macam-macam benda lain. Jadi orang itu adalah orang yang cukup syarat untuk bayar zakat. Cukup syarat untuk wajib membayar zakat. Dan yang keempat, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Nampak kelakar tapi betul. Sebenarnya macam tu. Orang yang telah meninggal dunia sebelum tiba awal Syawal itu, jadi dia tak wajib padanya untuk dibayarkan zakat. Contoh, kamu ada nenek, kamu jaga. Jadi kamu nenek ada anak seorang, bini seorang. Okey, 4 orang. Okey, 4 orang. Contoh ni contoh. Tiba-tiba sebelum masuk Syawal, nenek tu dah meninggal dunia. Biasa kamu kena bayar RM7 tu kali 4. Tapi bila seorang tu dah meninggal dunia, tak sempat nak habis Syawal tu, nak start Syawal tu, awal Syawal. Jadi kamu hanya perlu bayar untuk 3 orang sahaja. Yang ni 3 kali 7 berapa? RM21. Okey? Faham ya? Jelas semua? Senang tak Ustaz terang? Islam, merdeka, maknanya dia boleh buat pilihan sendiri. Kemudian yang ketiga, mempunyai riak. Ini orang yang kena bayar zakat. Okey? Kalau orang tu tak merdeka, dia hamba contoh kat walaupun sekarang dah tak ada dah. Tuan dia lah kena. Tuan dia kena bayar, bukan dia.
Okey. Ni orang yang membayarkan. Okey. Kemudian tanggungan kamu pun. Orang yang tanggung tu yang kena kita tengok pada pengertian tadi. Okey. Syarat dengan syarat tertentu baru jadi wajib. Okey. Faham ya? Okey, baik. Kita tengok bahan dan sukatan. Ini tak apalah. Ini zakat fitrah ni dia ada sukatan dia. Bahan dan sukatan. Apa dia itu bahan dan sukatan? Okey. Ikut kegunaan negara itu, penduduk negara itu. Kalau negara itu jadi benda ini dia boleh dibayar menggunakan apa ni? Bayar sepatutnya Nabi suruh bayar ikut makanan tu lah. Sepatutnya kita kena bayar beras. Kalau zaman Nabi mungkin roti, kena bayar tepung. Okey. Jadi kita tengok apa dia. Korma, beras, kekacang, anggur, tin, barley, jagung, zaitun, gandum dan oat. Bahan satu gantang makanan asasi atau nilai wang. Okey, apa dia? Ni saya terangkan. Dengar Satu gantang makanan asasi. Ni sangat penting ni. Makanan asasi ni. Okey. Atau nilai wang. Okey, ini yang kita buat ni. Dengar. Lisan pula apa? Dan sukatan. Okey. Satu gantang makanan. Maknanya untuk seorang makan. Kenyang. Satu gantang makanan asasi. Makanan asasi negara itu. Negara Malaysia apa? Kita selalu makan apa? Nasi. Betul tak? Ke Malaysia makan mi? Tak ada. Memang ada. Kita ada makan mi, makan roti. Ada je. Tapi makanan asasi kita, makanan yang menjadi pilihan hampir semua rakyat Malaysia adalah beras. Nasi lah. Nasi iaitu beras lah. Jadi kena bayar menggunakan beras. Malaysia lah. Untuk Malaysia bayar guna. Patutnya kita ambil beras untuk seorang makan, bagi kat orang zakat tu. Itu asalnya zakat fitrah. Tapi kalau kita bagi beras saja, orang nak hidup apa? Betul tak? Beras pun orang miskin pun ada beras. Okey. Jadi para mufti ulama dia tukarkan syarat yang baru, iaitu boleh tukarkan kepada nilai wang. Jadi nilai wang. Okey, jadi satu gantang makanan asasi yang tadi tu, yang saya sebut tadi, apa dia? Satu gantang makanan asasi yang saya sebut tadi, korma, beras, kekacang, anggur, tin, barley, jagung, zaitun, gandum atau oat. Itu makanan asasi. Ikut negara lah. Lain negara, lain bahan dia, barang dia. Tapi di Malaysia kita adalah nasi. Contoh. Okey. Kita adalah nasi. Jadi beras lah. Tapi nak bagi beras saja leceh. Okey. Tak semua orang perlukan beras. Ada orang dia perlukan duit untuk beli itu, nak beli bayar bil ke, bayar duit sekolah anak ke, okey, buku-buku. Tak semua orang mampu macam kita. Jadi ulama dan mufti telah menukarkan daripada satu gantang ini dinilaikan menjadi wang, iaitu 7 ring. Contoh RM7. Kalau kamu makan setiap hari makan beras basmati, beras mahal, jadi kena bayar mahal sikit. Mungkin dalam RM8 kot, atau RM10. Okey, saya tak ingat, kena tengok balik. Tapi Ustaz makan beras biasa, jadi Ustaz bayar RM7 tahun lepas. Okey, jadi dinilaikan satu gantang ini. Okey, satu gantang ini dinilaikan makanan beras tu, makanan asasi iaitu beras, menjadi nilai wang, iaitu RM7 untuk seorang. Okey, untuk seorang. Jadi kalau dia ada tanggungan ni pun dinilaikan dengan satu gantang juga. Jadi 7 kali berapa orang yang berada dalam isi rumah tu, tanggungan orang itu. Faham tak sukatan ni? Ada soalan tak sebelum Ustaz pergi pada hukum?
Tak ada. Jelas ya? Senang kan? Nabi suruh bayar ikut satu gantang makanan asasi iaitu beras lah kalau di Malaysia. Tapi kerana susah takkan nak bagi semua orang bagi beras, leceh lah kan. Jadi dan ada keperluan yang lain, maka telah menukarkan kepada nilai wang. Nilai wang iaitu RM7 tu. Okey. Jadi kita tengok hukum sebelum ni kita akan habiskan kat sini je. Kita tengok hukum zakat fitrah ni. Tengok hukum. Memanglah hukum wajib. Tapi ini kita tengok orang yang macam mana. Okey, tengok hukum dia. Hukum dan waktu mengeluarkan zakat fitrah. Bila? Bila tu? Dia ada? Tengok. Okey, apa hukum dia? Hukum ada waktu dia. Yang pertama, wajib. Ialah wajib. Kita akan bincangkan sebut satu-satu nanti. Yang B, afdal. Afdal ni apa? Afdal ni baik. Lebih baik. Okey. C, yang ketiga, harus. Harus ni okey, boleh buat tak apa, tak buat tak apa. Dia peringkat-peringkat dia. D, makro. Makro ni kalau boleh dielakkan. Buat tak apa, buat boleh, tak ada masalah. Tapi kalau elakkan lagi bagus. Yang keempat dan kelima, ABC. E. Okey, contoh. Haram. Diharamkan, ditegah, tak boleh. Okay, kita tengok dulu wajib. Bila tu wajib? Mulai bila wajib kena bayar zakat fitrah tu? Terbenam ni, terbenam matahari. Terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Okey, ini wajib bila? Permulaan, beginning. Bila terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, dah boleh bayar. Akhir bulan Ramadan. Jadi sehari sebelum bulan Ramadan tu. Okey, dah kena wajib. Okey. Faham ya? Maknanya hari last bulan Ramadan tu. Okey. Okey, afdal ni, wajib ni mesti wajib mesti buat dah. Okey. Afdal ni apa? Afdal ni lebih mulia, lebih bagus. Okey. Lebih bagus ni. Okey, kalau nanti tulis buat Afdal ni maksudnya apa? Lebih baik. Saya tulis kat sini bagi nampak. Lebih baik. Okay, contoh. Afdal ni contoh Muhammad Karim lebih baik pada Ahmad. Karim afdal min Ahmad. Mana orang lebih baik ni? Okey, apa dia? Selepas solat subuh, sebelum mengerjakan solat sunat. Kita dah belajar kan solat sunat ni? Hari raya dah belajar dah. Aidilfitri kita dah belajar dah tahun lepas. Okey. Bila afdal ni lebih baik, iaitu selepas subuh, dah sembahyang subuh, maknanya semalam tu dah habis bulan Ramadan. Pagi ni adalah 1 Syawal, hari raya. Okey. Okey, lepas solat subuh pagi raya tu, sebelum mengerjakan solat sunat hari raya Aidilfitri tu, lebih elok kita bayar masa tu zakat fitrah. Tapi bagi ustaz, zaman dulu kan makanan. Okey, pada zaman Nabi. Jadi waktu tu lah dia terus bagi. Taklah simpan lama. Tapi zaman sekarang kita dah tukar kepada nilai wang. Bayar awal pun bagus. Awal Ramadan. Okey.
Tapi ini secara hukum Ustaz terangkan secara hukum yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar jelah. Okey, afdal bila selepas solat subuh pagi raya tu, sebelum sembahyang solat hari raya Aidilfitri. Betul tak? Pagi tu subuh, lepas tu ada orang takbir kan, lepas tu orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Sampai tengah sikit-sikit sebelum orang imam solat raya. Okey? Kemudian harus ni apa? Boleh buat. Tak buat apa-apa. Jadi maknanya dia antara wajib dengan afdal. Okey, harus ni bila sepanjang bulan Ramadan. Maknanya dari awal bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan. Okey, makruh. Makruh ni kalau boleh kita tinggalkan. Tapi tak ada masalah, boleh je. Bila? Selepas solat hari raya. Okey. Selepas solat hari raya tu dia baru nak bayar. Itu makruh. Haram. Ni haram pula bila? Tak boleh buat masa ni. Bila? Iaitu selepas terbenam matahari 1 Syawal. Selepas terbenam matahari 1 Syawal, iaitu hari raya itulah, malam hari raya itulah. Okey, kita pergi sekali lagi. Okey, kita tengok pertama, apa hukum waktu mengeluarkan zakat fitrah ini? Wajib, iaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang akhir bulan Ramadan tu malam tu tak ada tarawih. Ingat tak hari terakhir, malam raya. Orang selalu panggil malam raya. Okey, tak ada solat sunat tarawih, tak ada. Okey. Terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, wajib bayar dah. Okey. Afdal, iaitu lebih baik, iaitu esoknya lepas solat subuh tu sampai sebelum solat raya. Itu lebih baik, afdal bayar masa tu. Okey. Harus, iaitu sepanjang bulan Ramadan, daripada awal bulan Ramadan kita mula puasa sampai sebelum akhir bulan Ramadan. Okey, itu harus, boleh bayar masa tu. Okey. Makruh, iaitu selepas solat hari raya Aidilfitri. Orang dah lepas khutbah raya tu, dia baru nak bayar. Makruh. Makruh tu boleh buat, tak ada masalah, boleh, tapi tak digalakkan. Okey. Kalau kita elak lagi bagus. Dan yang keempat adalah yang kelima adalah haram. Lepas kalau tak bayar lepas hari raya tu, lepas solat hari raya kita pergi melawat ke rumah saudara mara, tapi dia masih tak bayar zakat fitrah lagi sampai terbenam matahari masuk 1 Syawal itu, hari raya itu, terbenam matahari masuk waktu maghrib, haram untuk dia bayar zakat dan dia berdosa besar sebab telah meninggalkan kewajipan fardu ain. Okey, salah satu rukun Islam, iaitu zakat, berdosa besar. Okey? Faham ya? Haram. Jangan bayar selepas terbenam matahari tu. Berdosa besar jika dia telah ada setelah dia mempunyai syarat ikut, sebab dia selepas dia ada syarat-syarat yang ditetapkan, dia ada benda tu. Apa dia yang macam kita cakap tadi atas tadi? Islam mereka mempunyai harta melebihi keperluan harian, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia cukup ni, tapi dia tak nak bayar sampai 1 Syawal, sampai dah waktu maghrib, berdosa besar. Okay, bukan dosa biasa, dosa besar, sebab telah meninggalkan arahan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung seterusnya, iaitu zakat harta pula. Ada dua kan zakat, ada dua, zakat fitrah dengan zakat harta. Okey. Jadi tadi kita dah bincang pasal zakat fitrah. Kita ulang balik sekali lagi secara ringkas.
Apa pengertian bahasa dia? Bersih, iaitu nak bersihkan hati kita, bersihkan harta kita. Atau subur, iaitu suburkan harta kita daripada pahala kita. Walaupun nampak berkurangan harta sebab kita bagi kepada orang yang susah, tapi sebenarnya pahalanya makin subur, makin tumbuh dan makin banyak lagi. Dan istilah dia adalah mengeluarkan harta tertentu, ada nilai-nilai dia, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hanya orang yang tertentu saja yang boleh terima zakat ini, iaitu asnaf, dengan syarat-syarat tertentu, dengan ada syarat-syarat yang perlu kita ikut. Kita belajar tadi apa? Merdeka, mempunyai harta melebihi keperluan harian dia, okey, masih hidup pada awal bulan, ini contoh, pada awal bulan Ramadan, okey, hingga raya. Okey, dan syarat-syarat tertentu lagi lebih dalam lagi bila kita bincang pada zakat harta. Zakat harta lagi susah sikit. Okey, bukan susah, lebih panjang lagi pada zakat fitrah ni. Okey, ni senang je. Okey. Okey, zakat fitrah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu yang tadi tu, Islam, merdeka, semua tu, melebihi harta keperluan, dan waktu tertentu iaitu bulan Ramadan sampai ingat sebelum haram, selepas terbenam matahari pada awal Syawal. Ke atas setiap mukallaf, orang yang cukup syarat-syarat tadi, dan orang yang di bawah tanggungannya. Kalau ada anak ke bini ke mak ayah yang dia support, yang dia tanggung, dia kena bayarkan semua orang itu mengikut harta yang ditetapkan itu. Okey. Kemudian, ini syarat-syarat dia. Islam, merdeka, mempunyai harta melebihi keperluan harian. Yang keempat, hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Dia hidup, dia tak mati sebelum tu. Tak. Okey, bahan sukatan dia apa? Satu gantam makanan asasi, iaitu kalau di Malaysia adalah beras. Jadi kita boleh tukarkan menjadi nilai wang, iaitu RM7 kalau di KL ni. Okey, apa hukum dia? Wajib, iaitu masa bila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan tu. Okey, iaitu waktu maghrib sebelum malam raya tu. Afdal, yang lebih baik kita bagi bila? Selepas solat subuh pagi raya tu, sebelum mengerjakan solat sunat hari raya Aidilfitri. Okey, harus bila? Sepanjang bulan Ramadan tu. Kita puasa tu kita boleh bayar zakat fitrah. Dan yang terakhir, makruh. Selepas solat hari raya tu baru nak bayar, boleh, tapi tak elok. Okey, dan yang terakhir, haram. Selepas terbenam matahari 1 Syawal dan orang itu berdosa besar kalau dia tak tunaikan bayar zakat fitrah. Okey, jadi kita selepas ni kita akan belajar zakat harta pula, insya-Allah. Jadi kalau ada soalan tak sebelum saya tamatkan kelas kita untuk hari ni? Faham je semua ni? Tak ada. Jadi Ustaz nak kamu tulis. Okey. Siapa yang ada buku nanti Ustaz akan bagi tahu apa nak kena, aktiviti yang kena buat. Okey, hari Minggu ni pastikan dapat dah buku teks. Kalau tak dapat, datang hari Sabtu. Saya tak ambil lagi. Datang hari Sabtu ni. Suruh ayah kamu hubungi Ustaz Ali. Okey? Pastikan nanti Ustaz bagi tahu buku aktiviti apa yang kena buat. Okey, itu saja. Jadi kita dah dapat setengah dah. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, bye.